Seterusnya, Syu, kita ada juga tajuk berkaitan tentang banjir dan juga bagaimana pemantauan terhadap anak-anak. Penting sebenarnya sebab kita ingin memberikan penekanan lebih sikit untuk kanak-kanak ini terutamanya kerana bila kita bercakap berkenaan banjir ni, kanak-kanak mungkin dia agak sukar sedikit untuk memahami bagaimana bahayanya banjir tersebut kerana apabila mereka melihat takungan air yang berdekatan dengan mereka akan rasa seronok dan mungkin akan berada di luar kawalan tanpa dijangka. Itu yang kita risaukan kerana anak-anak bermain dengan air banjir itu adalah perkara yang perlu dielakkan. Untuk kita bercakap tentang banjir, pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak, kita perkenalkan tetamu kita di studio pada pagi ini iaitu Puan Rosmawati Ishak, Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, nak bercerita tentang banjir ini sudah pasti secara asasnya kes sekarang ini ada 6 negeri yang dilaporkan terjejas dan ada juga beberapa negeri yang dilaporkan banjirnya itu masih lagi belum surut. Cuma dari segi isu-isu tentang pemantauan terhadap anak-anak kecil ini, bagaimana secara asasnya pihak JKM memandang serius terhadap isu-isu pemantauan terhadap keselamatan dan juga kebajikan anak-anak kecil ini, Puan? Okey, terima kasih Cik Ismail dan juga Cik Syuhaida. Terlebih dahulu pihak JKM mengakamkan ucapan terima kasih atas jemputan pada pagi ini. Okey, berkaitan dengan pemantauan ya. Sebelum itu saya bercerita tentu dulu tentang kanak-kanak ya. Sifat kanak-kanak, golongan kanak-kanak ini apabila berjumpa dengan air, maka ketuk ujaan itu akan timbul. Ya. Jadi di sini kita sebagai ibu bapa adalah pelindung utama kepada kanak-kanak ini. Di mana peranan yang seharusnya dimainkan adalah perlu memastikan kanak-kanak ini sentiasa diawasi. Segala pergerakan mereka dipantau. Jadi ini akan memastikan bahawa kanak-kanak ini keberadaan mereka itu diketahui oleh ibu bapa. Terutama bagi kanak-kanak yang berusia di bawah daripada 1 tahun ataupun yang baru belajar merangkak, baru belajar berjalan. Jadi pada tahap perkembangannya ini sangat penting memastikan bahawa kanak-kanak ini sentiasa berada di sekeliling kita, khususnya ibu bapa dan juga keluarga. Jadi ini untuk adalah mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Kerana anak-anak ini belum faham apa itu risiko. Jadi risiko ini adalah golongan ini terdedah kepada risiko, antaranya adalah kejadian lemas, hanyut, terkena renjatan elektrik dan sebagainya. Jadi ini peranan kita sebagai ibu bapa dan keluarga sangat penting dalam memastikan keselamatan dan juga selain daripada aspek keselamatan, aspek kebersihan juga penting. Kita memastikan anak-anak kita mengambil ataupun meminum air yang bersih, makanan yang disediakan daripada yang dimasak dengan selamat. Jadi ini sekaligus memastikan kesihatan anak-anak kita, terutama yang berada di pusat pemindahan, sentiasa terjaga. Di pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat yang bertanggungjawab untuk mengurus pusat pemindahan, jadi pihak kami menyediakan aktiviti yang dirangka, yang dijalankan untuk kanak-kanak ini bagi memastikan mereka ataupun aktiviti terluang masa-masa mereka dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Ya, antaranya mereka menganjurkan aktiviti berbentuk permainan yang memberikan permainan sekaligus boleh belajar juga. Jadi aktiviti ini dikendalikan oleh kaunselor pegawai psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat, dibantu juga oleh sukarelawan dalam menganjurkan aktiviti kepada kanak-kanak. Kalau kita lihat apabila banjir ni, kita akan mendengar berita bagaimana golongan dewasa nyawa mereka diragut disebabkan banjir, terkena renjatan elektrik, ada yang meninggal disebabkan keletihan dan kepenatan dan sebagainya. Itu adalah risiko yang perlu dihadapi oleh golongan dewasa. Tetapi kanak-kanak ini mungkin sedikit berbeza kerana kefahaman mereka tentang banjir itu tidak sama seperti golongan dewasa. Jadi kalau Puan boleh kongsikan antara perkara-perkara yang boleh membahayakan nyawa kanak-kanak ini sewaktu banjir.
Okey, terima kasih. Berkaitan dengan perkara yang boleh ataupun membahayakan kanak-kanak, ya. Okey, kanak-kanak ni kumpulan yang berisiko tadi kita katakan. Jadi di sini keadaan yang membahaya adalah apabila paras banjir ni dia boleh boleh naik pada bila-bila masa dan kita tak pasti, ya. Jadi perkara ini apabila kanak-kanak ini sifatnya keterujaan mereka ini apabila bertemu dengan air, jadi mereka akan alpa tentang keselamatan diri. Jadi inilah peranan kita yang dewasa ini, kerana mereka dari segi pendidikan juga penting, ya, Syuhaida, agar kanak-kanak ini sentiasa terutama kanak-kanak yang telah memahami mesej-mesej yang penting. Jadi mereka ini perlu kita terapkan daripada awal lagi, daripada pendidikan daripada rumah lagi, agar mereka sentiasa alert, sentiasa berhati-hati, sentiasa berjaga-jaga. Jangan jadikan contohnya kalau kerana apabila banjir ni kita dah tak nampak mungkin di mana paras longkang, di mana paras sungai. Jadi binatang-binatang berbahaya, binatang bisa juga keluar pada waktu ini. Jadi kita kena memastikan bahawa keadaan anak ini mereka berada di tempat yang selamat. Jadi tidak bermain dengan longkang ataupun tempat-tempat yang berbahaya bagi mereka yang tidak sesuai. Jadi mereka sewajarnya kita sediakan aktiviti yang menarik agar mereka ini tidak tertarik kepada perkara-perkara yang membahaya. Okey. Sudah pasti perkara-perkara dan juga aktiviti libat urus antara JKM juga diselenggara bersama dengan pihak NADMA di Pusat Pengurusan Perpindahan Mangsa-Mangsa Banjir. Jadi mungkin ada beberapa aktiviti ataupun perkara-perkara yang diusahakan oleh pihak JKM sendiri dalam memastikan kebajikan anak-anak itu ataupun aktiviti yang diselenggara di kawasan Pusat Pemindahan Mangsa Banjir itu dapat dilaksanakan dengan kerjasama kedua-dua belah pihak. Okey. Berkaitan dengan bagaimana kita menyelenggara, ya, aktiviti-aktiviti, kita menguruskan pusat pemindahan ini dengan baik dengan kerjasama semua pihak, ya. Kerana tanpa kerjasama ataupun kerjasama daripada ibu bapa khususnya, ataupun yang kita katakan di sini dalam konteks banjir ini adalah mangsa itu sendiri. Mangsa itu meliputi semua yang berada di pusat pemindahan, sama ada mereka berstatus ibu bapa, berstatus adik-beradik, berstatus kanak-kanak. Jadi apa yang kita pastikan di sini, setiap pusat pemindahan ada jawatankuasa yang ditugaskan, ya. Jadi jawatankuasa ini akan mengambil peranan masing-masing. Jadi yang menjaga kebersihan, yang jawatankuasa keselamatan, jawatankuasa makan minum. Jadi di sini gabungan jawatankuasa ini akan memastikan aspek-aspek ini dipenuhi, ya. Contohnya dari segi kesihatan. Jadi pasukan kesihatan yang sentiasa bertugas di pusat pemindahan juga memastikan kanak-kanak ini mendapat rawatan yang sewajarnya apabila ibu bapa apabila telah mendapati anak-anak mereka dalam keadaan yang kurang sihat, jadi segeralah bawa berjumpa dengan tim kesihatan di ini. Dan di samping itu juga dalam keadaan musim ataupun pandemik COVID ini, di SOP yang perlu kita patuhi di pusat pemindahan, kita kanak-kanak ini juga tidak terkecuali. Maka dengan itu dan juga semasa aktiviti ini dilaksanakan di pusat pemindahan, jadi antara lain juga pergaulan anak-anak ini juga perlu kita ambil kira, ya, dalam memastikan pergaulan mereka ini mereka adalah mendapat
ataupun menjalani pergaulan yang sihat. Kerana maklumlah di pusat pemindahan kita tak kenal each and everyone. Maknanya kita bercampur dalam keadaan yang walaupun dalam keadaan kita kawal penggunaan fizikal ataupun ruang di pusat pemindahan. Mungkin ada juga saranan daripada pihak JKM untuk diberikan kepada ibu bapa di luar sana bagaimana untuk mereka menjaga keselamatan kanak-kanak mereka terutamanya berada di kawasan PPS kerana ialah keadaan di situ mungkin tidak kondusif seperti keadaan mereka di rumah sendiri dan sebagainya. Jadi untuk mereka memberi arahan tersebut mungkin agak sukar dan kanak-kanak yang tidak memahami ini mungkin tidak mudah untuk mendengar arahan daripada ibu bapa mereka. Jadi kalau ada saranan yang terbaik boleh dikongsikan oleh pihak JKM untuk ibu bapa di luar sana menjaga anak-anak mereka di pusat pemindahan sementara PPS yang mereka ditempatkan. Okey. Bagi memastikan kanak-kanak ini ibu bapa adalah dinasihatkan ataupun diminta untuk sentiasa berwaspada dengan pengumuman ataupun sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Jadi sekaligus mereka juga sentiasa mengikuti perkembangan banjir ini. Jadi dalam memelihara kanak-kanak ini agar mereka tidak terjerumus ataupun tidak terdedah kepada risiko keselamatan ataupun kesihatan yang tidak baik, maka pertamanya aspek dari segi sentiasa mengamalkan kebersihan diri di pusat pemindahan ini khususnya. Kanak-kanak ini perlu dipantau sentiasa cuci tangan, sentiasa selepas menggunakan tandas ataupun selepas mereka menukar lampin adalah perlu membasuh tangan ini adalah amalan kebersihan yang sihat. Jadi dan seterusnya juga kanak-kanak ini sesekali tidak dibenarkan untuk bermain dengan air. Yang ini adalah penting supaya kerana bahaya ini kita tidak tahu. Jadi orang kata yang kata bahaya yang mengundang ini kita tidak pasti Syahidah. Jadi untuk itu kita perlu hindarkan anak-anak daripada keadaan-keadaan yang tidak sesuai untuk mereka lah. Dan memastikan anak mereka yang punya anak kecil segera sentiasa memastikan anak ini sentiasa berada bersama dengan mereka. Okey. Dalam kita menilai situasi di beberapa negeri yang mungkin masih lagi belum surut ataupun keadaan dan juga situasi banjir yang masih lagi belum menunjukkan tanda-tanda ia akan pulih dan sebagainya, apakah antara persediaan pihak JKM sendiri dalam mendepani sebarang situasi-situasi mengikut kepada perubahan semasa? Maksudnya perubahan daripada macam mana? Maksudnya kalau sekiranya banjir itu masih lagi tidak surut, apakah akan ada contingency plan yang akan dilaksanakan oleh pihak JKM ataupun mungkin pelanjutan kepada usaha sama dan juga libat urus bersama dengan pihak JKM dalam memastikan PPS itu selamat dan juga kondusif untuk golongan sasar ataupun anak-anak ini? Okey, berkaitan dengan tanggungjawab dari jabatan dan juga peranan utama adalah menyediakan pusat pemindahan. Jadi sudah tentu pusat pemindahan yang kami sediakan ini adalah dari segi bilangan yang mencukupi, yang boleh menampung bilangan mangsa pada satu-satu ketika dalam keadaan kita mematuhi SOP COVID ini. Dan dari segi itu juga pengurusannya adalah pengurusan yang bersistematik, yang berstruktur, di mana terdapat jawatankuasa yang yang menghulurkan sumbangan mereka walaupun mereka ini bertugas secara sukarela. Dan di samping itu juga kita akan memobilisasikan petugas-petugas bagi menggantikan petugas-petugas kita yang sudah saya kira sudah menghampiri lebih 2 minggu bertugas di pusat pemindahan. Jadi kita ada pelan ataupun tim yang kedua dan ketiga dan seterusnya bagi menggantikan mereka ini untuk membolehkan mereka berehat seketika. Dan seterusnya juga kita sentiasa memastikan keperluan di pusat pemindahan seperti makan minum dan sebagainya, dan juga keperluan lain
seperti selimut dan lain-lain yang perlu di pusat pemindahan mempunyai bekalan yang mencukupi bagi kita menghadapi ataupun menghadapi situasi yang lebih teruk, dan ini kita doakan dielakkanlah. InsyaAllah. Semoga keadaan itu akan menjadi lebih baik insyaAllah untuk juga mangsa banjir dan juga untuk memudahkan urusan pihak yang berwajib. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rosmawati Ishak yang juga merupakan Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Puan. Okey, itu dia sikit sebanyak berkenaan topik banjir. Bagaimana